الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama kali kita rafa'kan Al-Quran, Alhamdulillah. Rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kitab Idaman Penuntut. Pengajian kita yang sambung pagi tadi, Idaman Penuntut. Kitab Idaman Penuntut mana ni? Oh, kita muka surat 29, Rumi, Jawi muka surat 60, Jawi 60, Rumi 29. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulum fid darin amin rabbal alamin. Berkata pengarang, sunat hay'ah itu banyak. Kita dah bahas sunat ab'ad lepas, pada perbicaraan kita yang lepas. Sunat ab'ad selesai dah pagi tadi. Pada malam ni kita sambut sunat hay'ah. Dia sunat hay'at. Tapi sunat hay'ah dia jamak kan, sunat hay'ah. Banyak antaranya. Malah sunat hay'ah ni, kalau setengah-setengah kitab, saya pernah tengok kitab tu daripada Yaman, 500. Untuk guru Yaman tulis 500. Tak silap dah di Melayu dah masa tu, saya tengok masa tu Arab yang telah di Indonesia kan. Sekarang ni mungkin dah di Melayu kan kot. 500 sunat hay'ah. Dia tengok pun Allah hai. Kita kat sini berapa je, sikit je ada. Okey lah tu. Banyak dia kata, memang banyak. Antaranya, maksudnya tak semualah yang nak bagi tahu ni, yang penting-penting lah kita kata. Mengangkat tangan masa mula-mula bertakbiratul ihram dengan apa cara sekalipun. Asalkan diangkat, dapatlah sunatnya. Tu lah. Setiap kitab dia ada bahasa lenggok masing-masing. Tu yang seronok. Lagi banyak baca kitab walaupun benda yang sama, lagi seronok. Sebab setiap kitab dia ada lenggok dia. Yang pengarang tu dia ada lenggok dia. Kalau kita tengok kebanyakan kitab tak tulis macam ni. Takbiratul ihram, angkat tangan dengan kaifiat, dengan cara sekian. Tapi kita special sikit. Dia kata angkat tangan, janji angkat, dapatlah pahala sunat. Nak lebih baru ni cerita panjang. Setakat nak pahala sunat aja, angkat macam mana cara sekalipun. Tak kisah. Kan ada orang angkat pelik-pelik kan, angkat macam Ultraman lah, apalah. Kan biasa tu. Kan ni masa nak angkat tu, ada angkat macam ni. Tapi masih lagi sedang memikirkan berhari-hari. Dia angkat tangan dia, Allah Akbar macam ni kan, Allah. Kalau dalam ramai-ramai masjid tu, dia seorang buat macam tu. Dia tak perhati orang lain ke? Sudah faham? Tengok-tengok dia fikir, nak cuba menyelami hati dia. Dia tak pernah fikir, tak nak tengok orang sembahyang ke? Sebab aku seorang je, pelik lain pada orang ni. Macam mana? Kalau dia belajar macam ni,
memang awal-awal lagi reject sebab tak ada pun orang ajar takbir macam ni. Maknanya dia tiru je. Tak apalah nak buat macam mana. Tiru-tirulah. Cuma takkanlah tak tengok orang lain sembahyang. Dah umur katalah 50 60 dah kau contoh. Sembahyang dah berapa puluh tahun dah tu, tak tengok ke orang sembahyang tak macam tu masa angkat tangan tu. Ke tak peduli orang? Tak peduli. Tak, dia perasan orang. Tapi itulah saya sedang menyelami sampai sekarang. Dah berpuluh tahun dah menyelami. Dia tak perhati orang. Tu je nak tu. Tak tengok orang. Tu je lah. Kurang-kurang pun dia tengok orang. Lepas tu orang tu lain lah pada aku. Kurang-kurang pun dia buatlah sesuatu, belajar ke apa sebagainya, buatlah sesuatu sebab dia lain pada orang. Ini tak, daripada muda sampai ke tua macam tu juga. Tak perhati. Kalau dia belajar tak apa. Kalau belajar tak apa. Dia belajar memang buat macam tu, maka dia buat walaupun lain daripada orang tak apa. Kita terimalah sebab dia belajar. Tapi ada ke tok guru yang ajar takbir macam ni? Macam ni. Allah ni. Ada. Mana-mana negeri pun ada. Dia bukan negeri tertentu ke tidak. Mana-mana pun ada. Penyakit. Ada gangguan ni. Bunyi apa tu? Mic ni. Oh, sebab kena bateri kot. Boleh jadi kot kena bateri. Dia ada gangguan. Biasa tu. Nak mengaji ni macam-macam lah gangguan ada. Cuba menyanyi. Elok. Baiklah. Pertama dia kata mengangkat tangan macam-macam ni angkat pun dapat dah pahala sunat. Tapi ada juga beberapa hadis yang Nabi tak bagi main angkat aja, tak bagi. Kita akan baca sekejap lagi. Yang pertama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, permulaan angkat tangan takbir tu adalah serentak. Dengan maksud Allahu Akbar serentak tangan naik. Kerana sabda Nabi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'at takbirah. Nabi angkat bersamaan, maksudnya nak Allah tu kat bawah lah maksudnya. Allah. Okey. Itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Tapi pada mazhab, kenapa saya sebut ni? Nak kata pada mazhab yang lain ada mazhab yang mengatakan, mazhab Hanafi angkat tu ketika macam ni. Maksudnya angkat dulu tak ada apa-apa. Allahu Akbar. Maknanya ada dua lah. Dan kita tengok pun memang ada umat macam tu. Kadang-kadang nak buat daripada bawah ni, nak masuk niat punya payah, angkat tak ada lagi kan. Lepas tu baru kat sini nak fokus tu Allah. Jadi ikut mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak, bawah. Yang sebelum tu kita nak pesan, sunat hai'ah ni sunat kesempurnaan tau. Sunat mencantikkan, bukan sah batal. Ni kita dah tak ada sah batal, dah lepas dah. Cerita sah batal dah lepas. Jangan cerita sah batal. Jangan kita boleh ke tak boleh, tak ada. Tak ada boleh tak boleh. Ini sunat mencantikkan. Sunat hai'ah saya dah sebut kat sini juga baru ni. Sunat hai'ah ni sunat aksesori. Bahasa moden dia. Aksesori lah. Sunat yang mencantikkan. Tak ada aksesori pun kereta elok je boleh bawa. 120 boleh. 150 boleh. Tak ada spoiler boleh. Tak ada skirt boleh. Skirting tu kan tak ada boleh. Jangan tak ada tayar je kan. Boleh. Tak ada ni, tak ada side mirror. Boleh bawa 150. Apa masalahnya? Kan? Tak ada kerusi boleh bawa. Jangan tak ada steering. Macam tu lah. Jadi aksesori ni dia bukan benda yang perlu macam tu. Dia benda yang kalau tak ada pun tak apa. Tak ada number plate, tak ada benda-benda macam tu. Tak ada masalah. Itulah aksesori. Cuma kalau ada, cantik lah. Sebab tu kereta kita ada. Kalau lah kita kata kalau tak ada pun boleh jalan, kenapa kereta kita ada macam-macam cantik macam-macam? Kenapa letak macam-macam kat kereta kita tu kan? Balut kereta dengan kulit lah. Padahal kalau bukan kulit, kalau kain biasa pun boleh bawa 150 juga. Kenapa kita letak? Sebab kita nak kesempurnaan kereta kita tu. Kenapa tak side mirror? Boleh tengok kat belakang. Buka macam ni. Mana zaman buka tak? Zaman tekan tak? Tengok kat belakang. Kenapa nak tengok cermin? Boleh je tengok belakang. Kenapa? Kesempurnaan. Straight je. Boleh tengok macam tu je. Kesempurnaan. Jadi kalau dalam bab dunia kita nak sempurna macam tu sekali, bab akhirat takkan janji sah je. Kalau setakat naik kereta, tak ada tayar spare, sah naik kereta. Lihat guna ayat tu. Sah je naik kereta, tak ada tayar spare. Tapi kalau jadi apa-apa je ni. Kalau jadi apa-apa, macam tu juga sembahyang.
Kalau ada cacat-cacat sikit, sunat tu yang tolong. Tapi dalam masalah sembahyang, janji sah. Oh, macam tu pula dalam masalah dunia. Maksimum. Dalam masalah akhirat, minimum. Tu lah kita. Patut kata apa? Akhirat 50, dunia 50 eh? 50 apa yang tu? Itulah kita punya sembang kita. Jadi oleh kerana tu, aksesori ni penting. Dia bukan sah batal, tidak. Dia untuk mencantikkan. Dia mencantikkan. Kadang-kadang kalau umur dah 50, perempuan umur 50, kalau ada aksesori, oi, macam 35 oi. Macam 35. Tapi kalau katalah 40, tak ada aksesori, macam 60. Apa aksesori dia tu? Dia punya undercoat dia. Dia pakai tu lah, apa nama tu, apa foundation lah. Saya panggil undercoat. Maka orang perempuan dah gitu. Ustaz ingat apa, muka kami ni dinding ke pakai undercoat? Mana taknya nak make up tu dia pakai dia punya yang lapis dalam tu, undercoat lah tu. Itulah kena marah dengan perempuan. Macam mana? Jadi aksesori tu penting. Macam tu juga yang kita nak bincang hari ni, aksesori sunat hai'ah. Antara aksesori, antara hai'ah, antara kesempurnaan yang saya pernah sebut sebelum ni, kalau tangan tu dia kedut ni, tu aksesori lah tu. Sedangkan kalau tak ada kedut ni, kedut yang ni, elok je tangan tu, elok je. Boleh je jadi tangan, boleh je makan, tapi terik lah sikit sebab tak ada kedut ni. Macam tu lah. Kalau mata tu tak ada bulu mata, kening, tak ada bulu mata, oi seram juga tengok. Kalau mulut tu tak ada gigi, lidah ada, boleh lidah, boleh bercakap, boleh apa. Gigi tak ada, aksesori semua tu. Semua aksesori. Macam tu juga semayang. Kalau rupa kita nak cantik, semayang kita pun nak cantik jugalah. Jadi untuk mencantikkanlah cerita ni sekarang ni. Nak mencantikkan, antaranya angkat tangan ketika takbiratul ihram. Mazhab Syafi'i bermula A tu dah angkat. Maksudnya mengangkat tangan, sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Bila sebut mengangkat, kenalah angkat. Bukannya menurunkan tangan ketika takbiratul ihram. Tu beza tu. Mazhab Hanafi menurunkan tangan ketika takbiratul ihram. Mazhab Syafi'i mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Beza simple aja. Maksudnya menurunkan macam mana? Macam ni dah tangan. Allahu Akbar. Turun lah. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mengangkat. Bila mengangkat, kenalah macam ni. Kalau dia kata mengangkat tu macam ni, tu menurun lepas Allahu Akbar. Tu turun. Mazhab Syafi'i angkat. Kalau kita tengok tu, mengangkat tangan. Mengangkat tangan masa mula-mula. Sebut lagi tu, dah mengangkat tangan tu dah faham dah. Masa mula-mula bertakbiratul ihram. Bahasa mudah A lah. Allah tu A tu dah angkat dah. Dan dikata dengan cara apa sekalipun. Dengan cara apa sekalipun. Tapi walaupun dengan cara apa sekalipun, kita nak yang apa? Yang maksimum, yang sesempurna mungkin lah. Sesempurna mungkin. Okey, pada mazhab Hanafi tadi angkat, dan satu lagi Imam Ghazali juga angkat siap-siap macam ni. Masa Imam Ghazali pun menurunkan jugalah. Allah Akbar. Itu standby tu, dia nak fokus. Kalau kat bawah dia gerak sambil-sambil nak fokus, dia jadi macam lari kan. Lalu sekali Allah, itu yang lari tu. Tapi kalau duduk Allah, dia sikit je. Dah sikit je. Itu mazhab Hanafi dan Imam Ghazali, itu pendapat mereka. Mazhab Syafi'i pendapat mutamad tidak, daripada bawah. Allah daripada bawah. Kerana apa yang mutamad daripada bawah? Kerana sabda Nabi. Dari segi mengangkat tangan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta takuna khadwa mankibai thumma yukabbir. Maksudnya angkat sampai apa tu? Dia panggil telinga, bahu lalu bertakbir. Bahu tu kedudukan dia. Kita tengok kat bawah tu nanti aku sebut. Dan sebelum tu mengangkat tangan ni, angkat tangan ni maksudnya mengangkat tangan macam-macam. Angkat tangan dia ada macam-macam jenis. Sebab mengangkat tangan ni macam-macam. Ada angkat tangan hormat. Ada angkat tangan marah. Kan? Kita tengah bawa, dia tak bagi signal. Tahu-tahu kita pun buka cermin, kita angkat tangan je kan? Ke macam ni? Macam ni tak? Hoi! Dia lain. Lepas tu, macam ni lagi. Dia lain, dia punya angkat tu. Dan angkat dia laju tu lain. Laju dia, tinggi dia, ketiak tu mungkin tinggi, lain. Keras dia, lain. Muka dia, badan dia, cara dia, gerakan dia semua lain. Tapi kalau angkat orang tua ke orang apa lalu kan, kita tak naik motor ke apa, angkat dia tak macam tu.
Dia angkat, dia ada dia punya gaya dia tu. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan mana-mana takbir, mana-mana angkat tangan yang lain, jenis hormat. Jenis hormat. Saya bagi contoh hari tu, macam kita picit horn. Kereta lagi. Kenapa mari sini je cerita pasal kereta? Mungkin pengusi dia jual kereta kot. Saya rasa 2-3 hari nak cerita pasal kereta kat sini. Tempat lain tak cerita kereta tak? Okay. Rasa iyalah pengusi dia ni orang jual kereta kan ni. Yalah tu. Apa nama ni? Macam kita picit horn kan. Picit horn banyak cara, banyak jenis. Ada picit horn nak macam hai macam tu. Op macam mana? Pek. Atau pek. Itu kan. Tapi ada yang marah. Pek. Yang itu picit horn juga. Itu memang kena blok kat depan siap siap kena blok marah. Sebab marah. Jadi picit horn pun ada dia punya gaya dia. Ada picit nak kata nak bagi nak apa? Nak hi je, say hi je. Dia punya pek macam tu. Kalau macam kereta dia undur. Dia dah nampak dah dia punya lampu undur tu, lampu reverse dia nampak dah kan. Nampak kita duduk ni. Kita nak nampak dia, kita nak straight. Takut-takut dia tak nampak. Kita picit ni. Picit ni. Pek. Tak. Kita cuma pek. Weh, tengok sikit belakang. Tu je. Cuba kita picit lama-lama. Pet. Memang dia blok kita lah. Senang cerita. Bergocoh kat situ juga. Elok-elok lah. Jadi macam tu juga takbir. Dia ada gaya dia. Sebab angkat tangan ni macam-macam. Ada angkat tangan hormat, ada angkat tangan marah, ada angkat tangan tak ada makna. Semua ada. Jadi angkat tangan ketika takbir tu angkat tangan hormat. Jadi buatlah gaya hormat. Macam nak buat tu masing-masing lah. Ada ke gaya hormat ke macam ni? Allah. Wah. Nampak? Boleh tahu dah. Tak payah nak belajar gaji tinggi-tinggi. Tak payah nak masuk universiti pun. Kita boleh nampak dah. Cara dia pergi. Duduk macam tu. Okey. Lepas tu Allah. Nampak dah tak? Macam tak hormat lah. Sedangkan antara maksud angkat tangan tu adalah surrender. Macam perang, angkat tangan tak boleh tembak tau. Kan? Apa dia panggil? Peraturan peperangan. Kena mengaji tu. Saya sempat lah lama dulu mengaji peraturan berperang. Antaranya tak boleh bunuh kanak-kanak kan. Antara tak boleh bunuh orang perempuan. Kalau rumah ibadah tak boleh rosakkan. Macam-macam. Antaranya angkat bendera putih tak boleh tu. Tak boleh serang. Kalau Islam punya pula dah mengucap, kalau dia kafir dia mengucap tak boleh serang walaupun dia nak selamatkan diri, itu dia punya pasal. Tapi tak boleh serang dah. Antaranya adalah angkat tangan. Tak boleh serang. Serang salah orang yang serang. Itu peraturan peperangan. Nak perang pun ada peraturan. Angkat tangan. Tak boleh lah. Jadi angkat tangan tu surrender. Jadi surrender, buatlah cara surrender. Cara hormat, cara surrender, cara tu, gaya tu gaya. Dia masing-masing gaya masing-masing. Tak payah sampai tu kekok ke apa. Cuma gaya tu kita boleh. Hati kita tu akan menyebabkan gaya kita macam tu. Hati kita marah, kita akan cakap kuat-kuat. Sebab hati kita marah. Tapi kalau hati kita relax, akan cakap slow macam tu lah. Kalau bersemangat, cara dia automatik ada. Menyerah kalah. Simbolik menyerah diri pada Allah. Sebab apa? Allahu Akbar. Allah Maha besar. Maknanya yang lain kecil. Simple aja. Allah Maha besar, maknanya yang lain kecil. Bukan Allah besar fizikal, jangan kata macam tu pula. Allah besar pangkat. Macam orang besar kan. Sini Ustaz, elok Ustaz, ada orang besar mari ni. Ada orang besar. Orang besar mari. Orang besar. Tengok semua keding kan. Mana besar? Rupanya pangkat dia besar. Pengarah mari. Katalah macam tu. Datuk macam tu lah, pangkat besar. Tapi kita panggil besar juga, tapi dia kecil je. Dia ni je. Jadi maksud Allah Maha besar tu dari segi pangkat lah. Maksudnya dari segi pangkat. Jadi bila Allah Maha besar, mana bos kita? Yang kita baru kena marah dengan bos, serabut ni. Nak semayang ni, baru kena marah tadi. Allah Maha besar. Tapi Allah Akbar, saya nak terjemahkan je. Allah Maha besar, maknanya bos jadi kecil. Bila bos jadi kecil, maknanya janganlah fikir apa-apa. Tak fikirlah. Tapi kalau Allahu Akbar mulut saja, tak mengkecilkan yang lain dan tak membesarkan Allah, itu yang dalam semayang pun duduk macam-macam. duduk berangan macam-macam. Sebab Allahu Akbar mulut saja. Sepatutnya Allahu Akbar yang lain kecil. Lain jadi kecil. Apa masalah tadi? Tak bayar rumah 3 bulan, kecil. Kecil macam mana nanti kan kena sita ni? Kecil. Kereta nak kena tarik, kecil. Semua kecil. Apa masalah semua kecil? Bila macam tu, barulah semayang tu dapat nanti membantu masalah kita nanti. Sebab kita dah membesarkan Allah, yang lain semua kecil.
Ini kita dalam semayang pun bawa besar yang lain lagi. Lepas tu biasa Tok Guru sebut, kalau nak masuk ke dalam masjid, gantung pangkat tu di luar. Apa? Pengarah, CEO, gantung kat pagar. Apa dia? Kapten, gantung kat pagar. Semua gantung. Maksudnya masuk tu orang biasa, duduk belakang punggung orang juga. Orang tungging, kita duduk belakang dia. Macam tu. Iyalah, masa rukuk. Tapi sekarang tak lah, masa sebelum ni. Sekarang dah buat penjarakan, tak duduk belakang punggung orang lah ketika rukuk. Kalau tidak, tak kira siapa kau pun, tinggi mana pun, duduk belakang punggung orang juga. Ketika mana? Ketika rukuk. Ketika rukuk, tu punggung depan, jengkal lah. Jengkal lah. Tak kira siapa. Sebab tu, gantung kat luar. Sidai kat luar pangkat yang ada, supaya masuk tu Allahu Akbar tu boleh membesarkan Allah, boleh mengecikkan kita dan yang lain-lain. Dunia tu semua jadi kecil. Jadi simbolik mengangkat tangan tu simbolik surrender, menyerah diri pada Allah dan menolak. Dan antara maknanya angkat tu menolak. Tolak kan? Tolak apa? Masih Allah. Selain pada Allah tolak. Tu kena ngaji tauhid lah. Tolak itu simbol. Dan jika tak ikut spesifikasi dia, cuma dapat pahala angkat saja. Dia kena tengok spek. Kena spek, bahasa tu juga tau. Kena spek dia, maka baru dapat pahala penuh sempurna. Mana spek dia? Spesifikasi angkat tangan ni, ini dia. Tetapi yang eloknya ni spek dia. Baru nak beli kereta, nak tengok spek dia kan, nak tengok itu, nak tengok enjin lah, apalah. Sekarang ni nak tengok juga. Yang eloknya tapak tangan menghadap kiblat. Nombor satu, tapak tangan. Jadi kalau angkat macam ni, dah pasti tapak tangan menghadap pipi, tidak kiblat. Bila tapak tangan macam ni lah kiblat. Cuma keadaan kita tengoklah nanti menghadap kiblat. Yang kedua, kiblat bertentangan dengan bahu. Maksudnya dari segi tinggi rendah, dia boleh sini boleh kan? Boleh. Nama angkat tangan juga ni. Ni semua nama kiblat kan? Kiblat. Tapi mana dia punya tu? Tu dia bagi tahu. Bertentangan dengan bahu. Ni bahu. Sebenarnya angkat tu dah memang pergi situ. Tak payah nak tengok. Sama, tak payah. Angkat dah memang pergi situ. Tapi masalah tiba-tiba jadi tempat lain tu yang pelik tu. Bersungguh nak buat tempat lain. Bersungguh dia nak jadikan padahal angkat relax je. Angkat terus. Terus pergi. Memang pergi. Tak payah tengok, tak payah apa. Memang cantik dah. Kita je tak tahulah kenapa nak jadi pelik pada orang. Bahu dan hujung jari bertentangan dengan cuping telinga. Ni hujung jari. Ujung jari bertepatan ataupun lebih kurang ataupun separas dengan cuping telinga sebelah atas. Inilah. Cuping telinga belah atas dia panggil ni. Jadi dia punya ni kat sini. Ni. Lebih kurang lah. Yalah juga, masuk angkat juga. Tak payah buat apa pun, senang je. Dia pergi sendiri. Dan kedua-dua ibu jari bertentangan dengan cuping telinga. Ni, memang pun bila angkat dia duduk situ. Okey. Di sebelah bawah. Sebenarnya angkat ni paling senang sekali. Tapi tak tahulah macam mana boleh jadi macam-macam. Angkat dia angkat aja dia pergi terus. Memang dah settle lah angkat, memang dah pergi situ. Dia tak boleh pergi tempat lain lah. Cuma kaedah apa dia panggil kaedah balancing alignment dia tu, balancing dia adalah angkat tangan hingga angkat dua tangan hingga terus pergi. Tu dia punya tu. Jadi bukan sentuh telinga, tidak. Di situ. Jadi ketepatan tu lebih kurang lah. Janji kita dah rasa dah, kita dah cuba berlatih 2-3 kali. Macam ni, letak macam ni, letak ke depan, berlatih 2-3 kali, lepas tu angkat je lah. Dia pergi ke situ lah. Lebih kurang tu, biasalah tu. Takkan nak tepat-tepat kan. Lagi sempurna, lagi bagus. Jangan pula angkat macam apa? Macam style apa tak tahulah, pelik kok. Style macam Allah macam tu. Kat sini je. Dia macam nak tak nak je angkat. Allah. Style orang kaya. Ada gaya tu. Ada gaya. Salli. Allah. Ada gaya. Macam batuk orang gaya kan. Macam mana? Orang yang ni koh dia excuse me. Nak muntah dengar excuse me konon. Maksudnya macam tu lah. Angkat style orang gaya tu tak ya? Angkat biasa. Dia ada angkat macam tu. Tidak.
Angkat dia sampai telinga, bukan sampai ke dada, bukan. Kalau ada pun banyak di Mekah. Ada macam tu. Tapi lain tak ada. Di Mekah je ada. Kalau dia ambil agama dia di Mekah, dia takbir macam tu lah. Agama kita bukan ambil di Mekah je. Sungguh Nabi yang diutus di Mekah, tapi time Nabi diutus. Tapi agama kita bukan ambil di Mekah. Bukan kata jangan di Mekah. Agama kita bukan ambil di Mekah. Maksudnya apa orang Mekah buat semua betul? Tidak. Nah, sebab Mekah juga pernah dikuasai oleh Syiah 400 tahun. Apa cerita? Mu'tazilah pernah pegang berapa lama? Apa cerita? Kalau masa tu. Kalau tak, agama kita bukan ambil kat Mekah. Cuma dia diturun di Mekah, Nabi kita terima di Mekah, ya, dan ianya telah sempurna. Yang sempurna itulah kita ambil. Kita bukan ambil agama kita kat Mekah. Sebab banyak alasan kata, kat Mekah semua orang macam tu. Tu lah. Ada sikit Mekah. Tidak. Tempat yang berkat, ya, semua kita setuju. Cuma agama kita tak ambil kat Mekah. Tu yang nak bagi tahu. Sebab orang menggunakan istilah Mekah. Kunut, ada kunut. Kita bahas pagi tadi kan. Mana ada kat Mekah tak buat pun, nampak? Agama dah ambil kat Mekah. Tidak, agama tak. Tambah kalau jadi teruk Mekah tu macam mana? Tambah kalau sekarang dah bunyi macam-macam kan. Yang ada Allah pelik-pelik lah. Dah pelik-pelik macam mana nanti? Takkan boleh ikut juga. Agama bukan ambil kat Mekah. Tu je nak tahu. Dia turun di Mekah. Dan di tempat yang paling berkat, kena kata Mekah adalah tempat yang mulia daripada Malaysia. Kena kata macam tu. Itu akidah kita. Itu dari segi kata. Tapi agama bukan ambil kat sana juga. Jadi yang kata angkat tangan Tok Guru kita kata ni kitab, angkat tangan je dah dapat pahala sunat. Tapi tak juga, ada beberapa kecuali. Kerana Nabi pernah melarang angkat tangan ni macam ekor kuda liar yang sedang bergerak. Nabi larang. Macam kuda liar. Balik ni buka YouTube, type kuda. Macam tu lah, kuda berlari ke apa, cuba tengok dia punya ekor dia. Ekor dia macam dia gerak. Macam tu tak boleh. Macam mana gerak? Macam tu lah. Macam mana lah nak buat tak reti. Tapi tengok ekor dia. Tengok kan, dia masa dia lari ke dia jalan kan, ekor dia macam tu. Macam tu lah. Macam tu kot takbir. Jangan. Sebab Nabi sebut ayat tu. Nabi sebut jangan takbir atau angkat tangan seperti ekor kuda liar yang sedang bergerak. Jangan angkat macam tu. Dia macam bukan. Tengok lah sini. Dia macam nak tak nak. Macam cepat, macam nak tak nak. Macam pongoh. Boleh tak? Macam pongoh lah. Macam mak dia tak nak semayang, mak dia paksa semayang, ayah dia paksa semayang. Macam mana? Budak-budak. Pongoh macam tu lah. Tengoklah ekor kuda ni macam mana. Nabi tak larang, tak boleh macam tu. Jadi kena apa, kena tu. Jadi kaedahnya adalah mengangkat tangan. Kau apa ni? Kaedahnya adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Ada 10 kaedah. Saya dah listkan 10 laju-laju je lah. Mengangkat tangan. Yang pertama, angkat tangan bukan angkat siku. Tu yang pertama. Angkat tangan yang angkat, siku ikut. Bukan angkat siku. Bukan siku tu yang kita angkat. Tidak, kita angkat tangan. Macam mana dia mestilah ikut. Kalau angkat siku dia jadi situ. Ni. Tu angkat siku. Angkat tangan. Biar siku tu ikut sendiri. Kita perhati kat tangan je. Kalau tidak, kalau angkat siku, angkat lengan ni, angkat ni, dia akan jadi macam tu. Pertama, angkat tangan bukan angkat siku. Yang kedua, angkat dengan takbiratul ihram lah. Allahu Akbar. Bukannya sebelum ataupun selepas. Allahu Akbar. Bukan juga Allahu Akbar. Bukan juga berserta. Tu yang kedua. Yang ketiga, tapak tangan menghadap kiblat macam tu. Sebab tapak tangan kiblat adalah arah yang mulia, maka letaklah tapak tangan macam tu. Kita ambil macam ni dulu. Tapak tangan menghadap kiblat. Lagi banyak menghadap kiblat, lagi banyak pahala. Lagi kurang pahala. Okey? Lagi kurang sempurna. Yang keempat, terbuka sepenuhnya daripada awal sampai akhir. Terbuka sepenuhnya. Dia tak ada tiba-tiba tutup ke apa, tak ada. Daripada awal sampai akhir. Yang kelima, dia renggangkan sedikit di antara jari. Direndangkan sikit. Maksudnya kalau macam ni, ada celah ni yang tak boleh semayang. Istilahnya tu lah. Faham? Dia tak boleh semayang. Dia pun nak semayang juga. Jadi sebab kita kepit, soalan macam kita sorok dia. Jadi sikit. Dia ketika rukuk, sunat genggam kepala lutut dan sejarak yang boleh. Masa rukuk, tu sunat tu. Kesempurnaan tu. Kalau sujud, rapat. Habis.
Sebab yang ini nak pergi semua pergi depan. Kalau jarak macam ni, yang ni dah tak pergi kiblat dah. Kalau macam ni semua pergi. Serapat yang boleh, itu sunat dia. Hai'ah ya, sunat hai'ah. Ketika sujud rapat habis. Ketika rukuk besar habis. Tapi sekadar yang boleh pegang kepala lutut lah. Okey. Ketika angkat tangan di antara ni dengan ni. Maknanya lebih kurang. Macam tu, lebih kurang. Sebab sini semua nak semayang juga. Itu istilah yang dia bagi. Ni pun nak juga. Kalau macam ni seolah-olah kesian kat dia. Macam tu lah. Okey. Okey, yang keenam kata Syekh Ramli. Ni Syekh Ramli kata. Pendapat mazhab Syafi'i yang keenam condong sikit macam ni. Tak payah nak buat. Kita buat macam ni dia automatik jadi. Kalau nak terik kita kena pakai ring sikit tak? Boleh jadi. Tak? Tapi kalau kita tak, dia jadi. Tu. Macam tu. Dia sendiri. Tak payahlah nak buat banyak. Tak apa. Dia jadi sendiri. Jangan buat apa-apa. Dia jadi sendiri. Tu lah. Tu. Dia jadi sendiri. Itu kata Syekh Ramli. Kata Ibn Hajar tidak, straight. Macam tu je. Itu maknanya khilaf lah kat situ. Macam sama-sama macam Syafi'i. Cuma Syekh Ramli kata macam ni. Sebab yang ini pun nak ngadat kiblat juga ni. Ni. Sikit pun jadilah. Kata Ibn Hajar tidak, semua. Jadi dua-dua boleh lah. Semua. Maksud semualah. Semua. Okey. Yang ketujuh bahu. Dah sebut tadi. Yang ke-8 telinga yang tadi tu. Yang ke-9 pergerakan tu lembut, ringan, perlahan. Bukan keras, cepat ataupun tersekat-sekat ataupun memecok. Bukan. Kalau faham lah bahasa-bahasa tu. Misalnya orang Blackstone yang cakap macam tu. Okay. Jadi angkat tu jangan macam jangan tersekat-sekat, jangan cepat, jangan keras. Dia lembut, ringan, perlahan. Relax, relax. Dia bukan macam tersekat-sekat. Bukan. Tak ada. Ataupun tak ada. Straight, relax. Macam biasa kita dok buat lah. Jadi tak ada je seorang dua je yang tersekat-sekat ni. Kan? Naik ke. Tu kan? Lepas tu ada nak macam mana. Dia sepatutnya relax masa angkat. Sunat pula setiap takbir berhenti sekejap, satu saat saya yang letak yang kita tulis sekejap, berhenti sekejap. Tu sunat lagi. Sunat lain pula tu, angkat tangan tu dah cantik dah semua tu, boleh angkat terus macam ni. Angkat boleh je terus, boleh je duduk kan, boleh aja. Tapi nak tambah satu lagi sunat, berhenti satu saat. Tu. Sama juga dalam nak rukuk, sama juga. Satu saat tu pahala lain. Angkat tu dah pahala dah. Jari semua ngadat kiblat, semua pahala tu. Yang kata macam-macam tadi tu. Nak tambah lagi, silakan. Tak nak tambah, tak apa. Nak tambah macam mana? Berhenti satu saat. Sami'allahu liman hamidah. Satu saat je. Ataupun nampak tak sampai satu saat pun, setengah saat pun, nampak macam berhenti kejap, cukup lah. Bukannya terus, bukan. Kalau macam tu, tak dapatlah pahala tu. Tapi ni bukan cerita sah tak sah kan. Ni cerita dah memang sempurna, dah tak berhenti pun. Sami'allahu liman hamidah. Memang dah sempurna dah. Nak up sikit lagi je. Berhenti lah. Berhenti sikit je. Sami'allahu liman hamidah. Cukup tu. Nak rukuk. Allahu akbar. Cukup tu. Sikit nampak tu. Paling cantik satu saat. Allahu akbar. Sama juga takbiratul ihram. Kita memang bersaat-saat lah nak masuk niat tu kan. Allah. Tapi minimum jangan terus. Minimum Allahu akbar. Jangan macam tu. Sebab bukan jangan, rugi. Macam ni. Allahu akbar. Ada sikit. Janji walaupun tak satu saat pun, kalau kita tengok dia macam berhenti kejap. Cukup tu. Nak bagi dia tu je, ada gap dekat situ. Bukan dia macam seolah macam pergi. Tak nak macam tu. Tak nak macam tu, itu je. Jadi kalau itu tambahan lah. Ya. Itu yang sekat-sekat tadi tu. Oh, maknanya Allah pertama tak jadilah. Ya, betul. Maksudnya okey lah. Sebab Allah pertama tu tak jadi. Itu dari segi tu okey. Okey, dari segi tu maksudnya yang tak jadi tu kira delete tak jadi. Yang jadi yang tu, yang last kali tu kan. Allah. Tapi betul lah kat situ. Betul dah. Tak ada masalah.
Betul dah. Tapi ada masalah lagi. Masalah dekat berkali-kali tu pula. Kat situ pula makruh, kat situ pula. Yang berkali-kali tu pula makruh. Yang tadi tu dah okey. Dia tak dikira tersekat-sekat. Kalau kata Allah, 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 tak kira sekat-sekat. Tak kira. Sebab dikira yang last. Cuma yang lain pula masalah. Masalah dia berkali-kali tu pula makruh. Kalau ganggu jadi haram ah. Yang tadi tak ganggu. Yang tadi tak ganggu, dia cuma Allah, Allah, Allah. Tu tak ganggu sangat. Kalau ganggu jadi haram dah lah. Ganggu jadi haram. Ganggu bukannya angkat tangan. Buat apa buat haram ganggu? Orang tengah sembahyang ni. Buat haram. Tak kira buat apa pun. Dia kira mengganggu juga. Ya. Kena rombak lah. Dia kalau apa dia kata, saya tak niat nak ganggu, namanya ganggu juga. Dia mengganggu. Yang penting orang terganggu, habis lah dia. Tu cerita. Bukannya haram mengganggu orang sembahyang. Malah baca Quran pun tak boleh ganggu. Orang tengah sembahyang baca Quran, kan sama-sama elok. Dia sibuk baca kuat-kuat. Baca Quran, dia tak sembahyang lah maksudnya. Pun tak boleh. Ini kan pula yang lain. Lagilah tak boleh. Janji ganggu aja, problem. Malah kalau tak bunyi kat mulut, tapi ganggu pun tak boleh juga. Bau ketiak. Allah. Wah, aircon kiri kanan. Tak boleh juga. Haram juga. Jadi maksudnya ganggu. Janji ganggu. Janji ganggu. Malah ulama' bahas lagi. Kadang-kadang dia tu jenis lawa. Lelaki lawa. Lelaki jambu. Tahu? Apa nak sebut? Amrat. Lelaki jambu. Amrat. Amrat ni lelaki. Dia macam Korea tu. Nak cakap lelaki perempuan, cakap perempuan lelaki. Bukan. Nak cakap, payah nak cakap apa. Dia macam jambu lah senang cerita. Kalau zaman kami tu panggil jambu lah. Mak jambu. Jambu. Dia laki, tapi janggut dia tak tumbuh. Misai tak ada. Umur belasan dah. Dekat 20 dah tak ada benda tu. Jambu. Kan jambu apa? Jambu batu, jambu air. Tapi kan jambu ni lah. Katalah macam tu kan. Dia duduk sebelah. Menyebabkan orang nak sembahyang jadi tengok ke dia. Laki kan laki ni. Sebab jambu sangat. Pun jadi makruh. Tak hilang tuntutan solat jemaah dia. Amrat tadi. Malah kalau boleh buat bagi huduh. Cukur. Pernah berlaku satu ketika zaman Sayyidina Umar, dia cukur kepala. Cukur lagi cantik. Tak boleh buat apa. Kalau boleh biar jadi bukan huduh, biar jadi ni. Buatlah sesuatu. Pakailah obat apa? Minyak apa? Bon apa? Bubuhlah kat sini ke, biar janggut tu tumbuh. Biar nampak tak jambu macam tu. Nak bagi tahu, padahal dia bukan salah dia. Dia tak salah. Aku tak minta lahir begini. Tidak aku minta lahir begini. Dah jambu macam ni. Tetap juga makruh kalau dia satu sembahyang. Sebab mengganggu orang. Orang dah tengok dia. Tak jadi sembahyang. Power. Lelaki ni. Itulah masalah. Jadi maksudnya ganggu, jangan ganggu. Poin ni jangan ganggu. 9. Jadi angkat jangan tersekat-sekat. Lembut, perlahan. Jangan cepat, tersekat-sekat. Jangan. Sebab hukumnya makruh. Yang ke-10, jangan ada kain kat atas. Bagi orang lelaki. Jangan ada kain. Bagi orang lelaki lah. Orang perempuan dah ada kain telekong je. Tak apalah yang perempuan. Orang perempuan tak termasuk. Orang lelaki. Jangan ada lapik lah. Maksudnya Allah, jangan ada lapik. Makruh ada lapik. Walaupun sarung tangan. Kecuali tempat sejuk. Itu dah cerita lain. Dah pula. Habis. Dah bunyi tadi. Ada sikit lagi Setelah habis menyebut akbar, turunkan kedua-dua tangan itu. Dia letak tapak tangan yang kiri. Letak tapak tangan yang kiri ke bawah dada, ke atas sedikit daripada pusat. Ni pusat bertentangan dengan jantung hati. Jantung hati tu kan. Sekarang ni hati tu apa Yang kata kolbu hati tu. Kan? Niat dalam hati. Kan? Apa maksud hati? Orang faham hati tu yang tapis apa darah kotor tu. Tu hati kan? Bukan. Bila sebut hati dalam kitab-kitab fiqh ke, kitab-kitab tasawuf ke, kitab hakikat ke, banyak sebut hati. Hati. Hati tu bukan hati yang penapih tu. Penapih darah kalau racun-racun tu bukan. Tu maksud hati adalah jantung. Tu maksud hati. Sebab tu setengah kitab tulis jantung hati macam kitab kita. Apa benda jantung hati? Maksudnya kat situ tempat dia deg. Kat situlah hati, kat situlah semua yang sebut hati-hati tu. Tapi orang sekarang kata jantung.
Sebab tu orang dulu dia gabung terus jantung hati. Macam kita gitu. Jadi letak dekat jantung. Yang duk-duk tu kat mana? Kat sini. Hati kan hati. Mana doktor? Hati kat mana? Kedudukan mana? Kiri juga? Kanan kiri? Tak, bukan jantung. Jantung tahulah duk-duk kat sini. Hati yang tapis tu. Kanan. Oh, duduk belah sini. Nampak? Hati duduk kanan, jantung duduk kiri tak? Iyalah, duduk ni takkan. Kalau duduk sini kan? Tu lah. Hati duduk kanan. Maksud saya nak bagi tahu, maksud hati tu bukan hati sebab dia duduk kanan. Yang maksud tu kiri, iaitu jantung. Tu maksud hati. Sebenarnya bukan maksud hati, qalbun. Tu yang kata qalbu tu jantung. Tapi kita terjemahkan hati, lepas tu kita ingat hati yang tapi darah tu. Jadi letak dekat pusat, atas pada pusat, atas sedikit daripada pusat, bertentang dengan jantung hati. Bertentang tu ataupun dekat-dekat ke sana, dekat-dekat. Maksudnya jantung kiri dekat-dekat situ, dekat kiri. Manakala tapak tangan sebelah kanan digenggam di atas tapak tangan kiri. Kat sini, sini, ni, sini. Ini pendapat ni bukan muktamad tau sebenarnya. Ini pendapat Imam Ghazali. Dan dalam kitab kita bersama juga macam ni. Sengit. Yang saya sebut dulu-dulu biasa orang perhati orang ada sembahyang macam ni kan. Perasan tak dulu? Sekarang ada tak nampak dah. Nak duk cari-cari juga. Mengaji kitab Ihya tu. Kita sekali kitab Imam Ghazali orang tak mengaji tau. Tahulah. Dulu Ihya tu biasa lah. Kat rumah tu Ihya, tahu tak Ihya tu apa? Tahulah kot. Kata Ihya Ustaz benda apa benda repek ni. Tak ada lah. Maksudnya kitab Imam Ghazali sekarang tu, kalau baca kitab Ihya tu, memang dia ada semua benda-benda macam tu. Ambil wuduk, siapa pegang ni? Sekarang ada tak? Dulu pernah tengok? Pernah kan? Sekarang tak ada. Tak ada. Kadang-kadang ada juga. Ya, itu pun daripada Imam Ghazali juga. Sampai belakang ni. Lepas tu macam ni. Allahu Akbar. Sekarang tak ada dah. Semua tu ngaji-ngaji kitab-kitab tu lah. Kitab-kitab fiqh tapi jenis tasawuf. Kitab fiqh tasawuf. Sekarang orang tak ngaji lah. Dia kata macam-macam lah, itulah ini. Macam dia alim pada Imam Ghazali lagi. Kata lah dia do'ah lah, apalah, itulah, inilah. Yang kata kat bawah tu namanya irsal. Istilah yang dipanggil irsal. Jadi Allahu Akbar. Tu irsal punya istilah. Okey, letak ini pendapat Imam Ghazali. Tapi bukan pendapat utama mazhab Syafi'i. Letak dekat ni, pegang. Digenggamkan tapak tangan sebelah kanan genggam di atas tapak tangan kiri. Maksudnya macam ni lah. Ni. Macam ni. Macam dia sengit juga tu ni. Dia agak sengit. Amboi. Pak lain tak suruh ni arah-arahan ni. Dalam kitab kita dalam kitab kita ni termasuk kitab Imam Ghazali. Ni kat sini kita punya hati apa ni jantung. Dia bawah sikit, maknanya kat sini tutup, lebih kurang pegang separuh kot. Saya tak tahulah kau dudukkan kat mana. Sini kot duduk tu. Tapi gerak kat sini. Kat mana tak tahulah. Dia suruh pegang kat sini. Ni pusat, atas pusat. Ni jantung bawah kat sini. Pegang kat sini, tangan kanan pegang sini. Okey. Ni sengit. Pegang kat sini. Kenapa pegang kat sini? Mazhab Syafi'i pendapat muktamad di sini. Yang kita duk buat ni. Atas pusat, bawah ulu hati. Bawah ulu hati, atas pusat. Jadi masuk sini. Ni pendapat muktamad. Dua cara, satu pegang macam ni, satu pegang macam ni. Ke tulis kat bawah? Oh, kat bawah dah ada. Macam ni. Macam ni boleh? Ni. Macam ni pun boleh. Ni. Sama ada, macam ni boleh, macam ni pun boleh. Tapi yang muktamadnya macam ni. Mazhab Syafi'i. Yang kita duk buat. Macam ni ataupun macam ni. Okey. Kalau kitab kita dan beberapa kitab termasuk Imam Ghazali, tepi kiri macam ni. Kenapa macam ni? Macam ni. Macam ni. Macam ni pun sama boleh, macam ni pun boleh. Tapi yang muktamad macam ni. Ni pusat atas. Macam ni boleh, macam ni boleh. Atas. Pegang sungguh-sungguh. Bukan dada. Itu geng belah lain. Itu geng lain. Dada. Di satu negeri antah berantah. Di satu negeri itu lain, atas tu. Yang ada macam ni. Mazhab Ambali macam ni. Sini dia tak atas sangat. Macam ni, sikit aja. Yang ini yang pelik sikit tu. Ni geng pelik. Ada macam ni. Dia baca hadis Nabi, letak kat dada dia kata.
Sedangkan pada mazhab Hambali, maksud dada tu sini. Taklah berapa sangat. Okey, macam ni kan? Macam ni kot. Sikit aja. Dia ni terus. Ni lain macam ni. Okey. Dia kat sini. Tu mazhab Hambali. Mazhab Hanafi macam tu. Macam tak berapa nak tu. Dia pegang dia punya borai kan. Okey. Mazhab Maliki, Allah Akbar. Macam tu ke? Macam tu kat bawah je. Kat bawah. Mazhab Syafi'i ada 2, Allahu Akbar. Tepi. 2. Yang mutamat macam ni ataupun macam ni. Macam ni. Mazhab Maliki bawah terus. Allahu Akbar. Relax. Kita kata, lama tak jumpa. Dia diam. Sombong kau sekarang. Kau punya semayang. Macam tu lah. Dia bawah terus. Tapi angkat. Allahu Akbar. Apa lagi ya? Mazhab apa lagi? Itulah. Mazhab Hanafi bawah macam ni. Relax. Kan? Yang ini. Tu ada juga tu. Macam ni. Semua tu mazhab Syafi'i bukan. Mazhab Syafi'i 2 je. 1 2. Satu je. Cuma kedudukan pula macam ni. Macam ni. Tu saja. Yang lain tu kalau yang macam ni pun ada. 3. Ni macam ni. Semua ada. Semua mazhab lain. Dan itu bukan pendapat mutamat dalam mazhab lain. Pendapat mutamat dalam mazhab lain yang saya sebut tadi. Mazhab Hambali atas sikit. Mazhab Hanafi bawah pusat. Mazhab Maliki tak kat bawah. Itu pendapat mutamat dalam mazhab lain. Tapi kalau yang macam ni tu pendapat yang nombor 2, nombor 3 dalam mazhab lain. Dah lah mazhab lain. Pendapat yang nombor berapa lah. Macam mana boleh jadi macam tu? Antaranya tiru. Kat Mekah sama juga. Agama ambil kat Mekah kan, tiru. Padahal orang yang datang tu bukan orang Mekah. Entah mana punya orang datang, tak tahulah. Iran ke Syiah ke apa, dia tiru kat Mekah. Jadi orang Mekah. Tak semestinya. Nampak muka Arab sikit. Dia kata Mekah. Tu satu. Yang kedua, dia belajar di luar. Timur Tengah mana-mana, luar-luar, Afrika mana-mana. Lepas tu dah belajar, mesti mazhab mereka. Kemudian bawa balik sini, semayang macam tu. Itu yang nampak lain tu. Jadi kenapa letak kat sini? Kenapa? Jadi letak bukan sekadar letak bukan sekadar letak. Letak sama ada dekat pendapat mutamat atas pusat, bawah dada ni, bawah ulu hati ni ataupun tepi, sama aja. Iaitu letak tu pegang sungguh-sungguh biar terasa pegang. Bukannya bukan. Pegang biar terasa pegang. Kemudian tapak tangan ni kata ambil Imam Ghazali dulu. Imam Ghazali kata letak dekat jantung hati tadi yang duk tu, liar tu. Liar. Pegang dia, niat pegang dia, pegang kuat-kuat, tarik. Ini. Tu, nampak? Terasa sini tu. Terasa. Maksudnya apa? Kau duduk diam-diam, jangan lari, aku nak semayang. Kau tidak, Allah Akbar, lari pergi masuk shopping komplek kan? Situ yang kau diam-diam. Selagi kita pegang kuat-kuat macam tu, dia takkan lari. Dia tak boleh, dia macam liar, macam tapi ada tali. Nak istilah nafsu kita, fikiran kita, fokus kita, dia seolah-olah macam kena ikat tali, dia macam liar. Tapi dia terikat. Seolah-olah macam tu. Sebab kita ikat ni. Ikat, kita pegang. Tapi kalau tak pegang, tahu-tahu, dah salam. Tu dia tahu. Semayang auto. Tahu-tahu dah salam dah. Semua jalan sendiri. Jadi, pegang. Jangan bagi lari. Jangan bagi lari. Niat pegang hati kita, jangan bagi lari. Dan pegang biar ada rasa. Maknanya dia akan penat lah. Lengoh lah. Ya. Lengoh lah sikit. Pegang je. Dia tak lama. Kuat tu sekadar rasa lah. Rasa. Maksudnya kalau macam ni tak rasa. Mana rasa? Tak rasa. Rasa sikit. Macam ni sama juga. Tak rasa. Mana rasa? Rasa macam biasa. Kalau macam ni, sini perit sikit. Perit lah kata. Kat ni ada macam rasa. Rasalah. Rasalah. Rasa tekan. Rasa tekan. Tu lah. Cukup lah. Tak boleh buat. Cakap boleh. Ke depan bersama. Tekan juga. Walaupun pendapat mutamat ke depan, tekan juga. Sama juga. Di area sini lah kot. Dia nak lagi-lagi. Tekan kat tengah. Tekan. Kalau kita ambil pendapat mutamat tengah, kita jangan ambil tepi. Ambil tengah lah. Sebab kita nak ambil pendapat mutamat. Dan sama juga. Pegang biar rasa. Dan tekan. Tekan biar rasa pula. Dekat ni. Tekan.
Dia tak lagi. Percayalah. Dalam hati sentiasa ada, aku tengah sembahyang, aku tengah sembahyang, aku tengah sembahyang, aku tengah sembahyang, dalam hati tu. Kalau tiba-tiba je, tu rakaat pertama, rakaat kedua, lupa dah. Rakaat kedua, lupa pula. Dia longgar, patut pun aku mengayap dah. Jadi maknanya kalau sentiasa kita sedar, kita buat pergerakan kita, sembahyang kita akan sentiasa secara manual. Bukan secara auto, kita pegang je, sentiasa sedar, aku tengah sembahyang, aku tengah sembahyang, baca Fatihah sedar, kesedaran aku tengah sembahyang, aku tengah sembahyang, aku tengah sembahyang, dengan rukuk aku tengah sembahyang, aku tengah sembahyang, yang tidak aku tengah sembahyang. Bukan hilang jadi automatik, tidak. Jadi antara caranya adalah tu, pegang. Ketika berdiri, ketika rukuk sujud, antara caranya ketika Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, rukuk tu dia melayang lagi dah, ke mana-mana lah kan. Lepas tu Sami'allahu liman hamidah, sebut nama Allah tu, Allah mendengar tu pujian kamu. Oh Allah, tarik balik yang nak merayap tadi, tapi tak pergi jauh lagi, pop, tarik balik. Lepas tu nak sujud Allahu Akbar kan, Allahu Akbar, tarik balik nak pergi. Lepas tu nak sujud merayap lagi, tapi tak sempat pergi jauh. Nak duduk yang sujud, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, main balik. Tarik balik. Jadi dia macam tu, tarik, pergi, tarik. Yang kita je tahu pergi mana. Kita je tahu. Orang yang baru kahwin, dia pergi cari bini masa sembahyang tu. Dia kata orang yang nak ada hal pejabat, dia akan pergi pejabat. Tarik. Itu dapat pahala. Dia panggil mujahadah dalam sembahyang. Itu dapat pahala. Pergi lagi, tarik dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kerja kecil. Tu. Lepas tu sujud. Lepas tu duduk sujud. Masa dah sujud tu ingat lain lah. Ingat bini. Lepas tu Allah, bini kecil, Allah Besar. Macam tu. Itu tarik. Betul dia lagi. Tarik lagi. Berdiri lama sikit. Lambat Allahu Akbar ketika berdiri. Tekan kat sini. Jangan lari. Jangan pergi mana-mana. Sedar tengah sembahyang. Itu panggil khusyuk. Dan itu dapat pahala. Dan solat macam ni yang saya sebut pagi tadi tu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang pagi tadi tu. Solat dapat mencegah perkara keji dan munkar, macam kucing tadi tu. Yang pagi tadi, yang ada pagi tadi lah. Kucing yang boleh mencegah tu, malah bau kucing pun tikus dah lari tadi tu. Solat macam ni. Solat macam ni yang dapat mencegah, yang sentiasa kita berusaha untuk bersembahyang. Sebab tu solat ni susah. Solat ni susah. Dalam Quran sendiri sebut solat ni susah. Nabi Musa sendiri cakap solat ni susah. Engkau kata 5, umat aku 2 pun tak larang nak buat. Bani Israel, kata Nabi Musa, pergi minta kurang lagi dengan Allah. Minta 9 kali. Akhir-akhir jadi 5. Tak boleh kurang lagi. Tak, malu dah. Malu dah Nabi kata kan. Malu dah aku nak minta. Sebenarnya Allah memang dah nak bagi 5 pun. Tujuan Allah bagi 50, nak bagi tahu kat kita semua mentakzimkan, membesarkan Nabi kita. Walaupun Nabi kita minta 9 kali pun Allah bagi. Malah dia minta 9,000 kali pun Allah bagi. Walaupun benda yang sama. Nak bagi memuliakan Nabi. Sebenarnya memang 5 pun. Sebab dengan kita sembahyang 5 waktu, umpama pahala 50 waktu. Yang asal. Tu asal. Tapi Nabi Musa dia risau kata. Dia kata tak boleh buat. Umat aku tahu, umat aku gagal. 2 sehari 2 sembahyang. Pergi minta kurang. Nabi kata aku dah malu dah. Sebenarnya kenapa tau? Nabi Musa suruh naik lagi. Sebab wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surah Kiamah kan? Kiamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya ia melihat dalam syurga nanti. Jadi Nabi SAW bertemu Allah. Maknanya dia punya aura tu lain. Turun Nabi Musa tengok. Lepas tu kita naik. Padahal dia nak turun dia ni macam tu, seronok lagi, suruh pergi. Tu dia nak tengok muka Nabi. Dah lah muka Nabi tu memang dah terbaik dah. Memang dah terbaik. Tiba-tiba paling sempurna. Tiba-tiba pergi pula menghadap Allah. Sedang dalam Quran menyebut mereka berseri-seri wajahnya. Bila turun tu jumpa Nabi Musa tengok. Sebab Nabi Musa sampai ke sudah kan, tak boleh. Hanya boleh kalimullah, hanya boleh cakap dengan Allah ke kat bukit Tursina. Jadi dia macam ketagih lah. Pergi lagi. Antara sebab dia risau kat kita, tak boleh buat. Memang payah pun. Memang susah memang buat. Nak sembahyang sungguh-sungguh lah. Sembahyang yang janji buat tu senang. Tak.
Janji buat pun susah. Yang janji buat aja pun susah. Ini kan buat sungguh-sungguh. Okey. Apa? Dan boleh juga apa dah? Boleh dah ni, stop. Dan boleh juga ditemukan pergelangan atas pergelangan. Tadi dia kata macam ni. Sekarang boleh juga macam ni. Sebut tadi kan. Kiri dan jarinya menggenggam hujung lengan tangan kiri. Hujung takkan macam ni. Sinilah. Ni hujung Ni ke hujung? Ni hujung Ni kot hujung. Ni hujung Okey, betul lah tu kalau hujung. Ini pangkal tak? Okey, betul lah kot. Okey. Hujung lengan macam ni. Macam ni. Samalah sebut tadi. Habis. Cuma masa nak letak tu, sebagai pesanan yang terakhir, kita berhenti dekat baca doa iftitah. Masa nak letak tu, jika semayang dah boleh rapat-rapat balik lah. Sekarang tak apa, akan rapat balik. Ketika nak luruskan dan rapatkan saf tu, pastikan tangan letak macam ni, siap-siap ya. Sebab kalau tidak, dia akan menyebabkan ada orang salah faham. Dia kata rapatkan saf, rapat sungguh. Bila dia dah takbir, dia akan kena nyek dengan orang. Kena empek dengan orang. Dia tu dah lah main besi, body kat sini ada. Tapi masa dia nak luruskan saf, tangan dia straight, tak naik body kan. Pakat rapat. Orang sebelah keding je. Bila dia pun Allahu Akbar, naik. Orang sebelah ni macam mana? Akhir sekali duduk belakang ni. Dia punya duduk belakang ni. Tunggu bila nak habis sembahyang, hilang khusyuk. Kenapa jadi macam ni? Sebab salah faham merapatkan saf. Maksud rapatkan saf tu bukan rapat sungguh, bukan. Maksud rapat, kalau kambing nak lalu tak boleh. Anak kambing. Tak boleh lalu kat tu. Dan maksud rapat tu ketika sembahyang macam ni. Oleh kerana pada mazhab Syafi'i, di atas pusat, di bawah dada, jadi dia ada jadi macam ni. Pada mazhab Hanafi, tak ada masalah sebab bawah pusat straight. Tak ada masalah dia nak rapat macam mana pun. Pada mazhab Hambali atas sikit masih lagi tak banyak sangat. Mazhab Syafi'i paling banyak. Macam ni banyak tu. Jadi ketika luruskan saf, rapatkan saf tu, siap-siap pegang masing-masing. Supaya kau jangan ambil border aku nanti aku tak khusyuk sembahyang aku. Itulah maksud dia. Jangan masuk kat sini. Dia akan sini. Jadi bila kita ke depan, dia ada jarak lebih kurang berapa? 3 inci kot. Dia dengan sebelah lebih kurang. Tapi kalau 3 inci tu ada, orang sebelah akan terus rapat, betul tak? Dia tak boleh tengok, dia takut setan masuk. Tak apalah, tapi ketika sembahyang setan masuk juga. Memang rapat setan nak masuk, tapi Allahu Akbar setan masuk. Dia ni letak kat sini, biar aku depan. Setan masuk juga. Sama je. Sepatutnya awal-awal lagi biar buat macam ni supaya dia siku dia kena sini. Jadi bila dah takbir tu, imam dah takbir, bau. Allahu Akbar. Cepat-cepat ambil balik tempat dia. Kalau macam ni, dah rapat-rapat, Allahu Akbar, memang berselisih. Habis mayang waktu tu. Habis apa? Khusyuk hilang. Tu sebagai pesanan ringkas. Tapi bukan sekarang lah. Bila? 2022 apa? 2023. Boy, lama tu. Tak tahulah bila, mudah-mudahan lah. Tapi faham tak lama dah. 10 hari ni. 10 tak lama faham, yang lain lah. Wallahualam. Mujur saya orang faham. Kita sudah ingat tasbih kafar dan suratul subhanallah wa hamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.